Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and with you. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf. Terima kasih kerana terus setia mengikuti saya di YouTube ini. Seperti biasa, silalah tekan butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video yang terbaru. Baiklah, sekarang saya berada di tingkat tertinggi di Hilton Mexico City Santa Fe ini sebab ada kolam. Macam yang boleh lihat. Sekejap. Kekenangan kolam. Saya dah mandi dah tadi seawal 8.45 sebelum pukul 9 pagi tadi. Sebab ni dah tengah hari, agak terik sikit lah kalau nak berendam. Memang tak ada orang, jadi dah puas berendam dan berehat. Agenda utama kita hari ini adalah agenda yang membolehkan saya dan juga Reza untuk berada di bandaraya Mexico ini, iaitu semestinya perlawanan yang amat dinanti-nantikan, perlawanan pusingan 16 terbaik menuju ke suku akhir, ialah antara tuan rumah Mexico dan juga England yang bakal berlangsung di Estadio Azteca, betul-betul di bahagian barat, di bahagian timur pusat bandar. Jadi memang amat dinanti-nantikan, laku keras, hot seat katanya. Sebab itu adalah venue keramat bagi pasukan Mexico. Maklumat lebih lanjut tentang itu akan saya kongsikan bila kita dah sampai di sana. Tapi sekarang kita nak rehat-rehat dulu santai-santai, sebab kami akan berkumpul di lobi jam 1.45 petang. Jadi sekarang pun baru 10.45, ada lagi 3 jam. Kita santai-santai saja dulu. But Amir is a very good person to advise because they're one Baiklah, saya kini sudah berada di dalam stadium Estadio Azteca, gelanggang bagi perlawanan pada malam ini, dengan kapasiti lebih daripada 87,000 tempat duduk. Ini adalah stadium terbesar di rantau Amerika Latin, dan inilah satu-satunya stadium yang pernah menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia pada 1970, 1986 dan kali ini 2026.
Number 26, Terrell Watson. The head coach for England. And the leader is Thomas Tuchel. Number 1, México.
Practice the passion of football responsibly. Drink situations do not concuss. Ice or any objects polluted. Baiklah, saya kini dah berada di luar kawasan stadium Estadio Azteca. Walaupun perlawanan tak habis lagi, tapi saya rasa baiklah saya gerak awal. Memandangkan keputusan semasa ialah 3-2 memihak kepada England. Tapi memang suatu pengalaman yang tak pernah saya fikirkan yang saya akan dapat sertai. Dan suasana pun dah reda selepas hujan. Reda jugalah gegak gempita dan juga keterujaan kegilaan sepanjang perlawanan ini di dalam dan juga di luar stadium. Nak ada postmortem ke lepas ni. Sekejap lagi lah kot. Sekarang ni kita nak balikkan kenderaan terlebih dahulu. Estamos viendo, no estamos viendo. Güey, hasta tienen uno menos, cabrón. Tienen uno menos, güey. ¿Cuánto llegaron? 11. 15, 11. 11, 11. 11. Baiklah, seperti yang anda boleh lihat, saya bukanlah berada di hotel, obviously. Saya dah berada di rumah. Tak sempat sebenarnya nak membuat imbasan perlawanan sebentar tadi. Sebabnya, lepas saja tamat perlawanan, kami bergerak balik ke hotel. Dan kemudian kami diberi masa 3 hingga 4 jam sahaja untuk berkemas. Kerana selepas itu, jam 2 pagi waktu tempatan, kami bergerak ke lapangan terbang untuk pulang ke Malaysia. Itu untuk episod yang seterusnya. Tapi begitulah ruang masa yang begitu ketat. Sampai saya memang tak ada masa nak balik ke bilik hotel, tenang seketika, berceloteh tentang segala aksi di Estadio Azteca. Memang tak masa. Jadi lepas dah balik ni, dah seminggu pulang ke Malaysia barulah sempat. Harap maaf lah kerana latar tempatnya melompat sebegitu drastik. Tapi dalam ketenangan ni bolehlah saya cuba mengenang kembali segala yang berlaku. Kita nak mulakan dari mana? Saya pun tak tahu. Kalau anda lihat tadi, macam tak ada sebarang rakaman untuk separuh masa kedua di dalam stadium. Ada beberapa sebab sebenarnya saya terpaksa keluar dari kawasan arena ke pekarangan stadium. Sebab pertama, ia ada kaitan dengan budaya meraihkan gol di stadium itu dan juga mungkin di kebanyakan arena di dunia barat. Kalau anda sedia maklum, kan, biasanya kalau pasukan kegemaran mereka menjaringkan gol, mereka akan meraihkan dengan membaling bermacam-macam perkara, dan itu termasuklah minuman-minuman yang tidaklah kita jumpa di stadium kita. Tapi kalau di tempat-tempat macam Mexico ataupun di negara-negara barat, fahamlah kan apa yang dijual, minuman apa yang dijual. Jadi boleh dikatakan ada hujan-hujan sikit. Itu tak apa lagi sebab saya di dalam arena tu memang pakai baju hujan ataupun orang kata windbreaker sebab saya tahu keadaan yang bakal berlaku. Tetapi malang sekali individu yang duduk di belakang saya, dia tertumpah airnya ke tempat duduk saya. Jadi bahagian bawah seluar saya basah. Jadi nak tak nak sewaktu tamat separuh masa tu saya memang nak kena keluar
dan membersihkan diri lah. Itu salah satu faktor yang menyebabkan saya rasa saya tak boleh duduk kat sini lama-lama. Kan kalau separuh masa kedua ada lagi cool, muka setakat hujan, dia akan jadi banjir. Jadi tidaklah ya. Satu lagi sebab ialah saya nak ke FIFA Store, kedai barangan rasmi Piala Dunia, nak membeli beberapa lagi barangan untuk ahli keluarga terutamanya. Ini bukannya, ini dapat percuma. Terima kasih kepada Coca-Cola kerana memberikan ini, dan juga beberapa lagi freebies. Dan faktor yang ketiga ialah sambil-sambil cari barang tu, saya sebenarnya nak mencari ini. Balik. Ini adalah FIFA Fan ID. Ada kod QR di belakangnya. Pas ini ataupun ID ini eksklusif di setiap stadium, di setiap venue untuk Piala Dunia edisi kali ini. 16 stadium, 16 venue, maknanya cuma ada 16 variasi FIFA Fan ID. Anda boleh dapatkan melalui sukarelawan yang memberikannya secara percuma. Dan waktu selepas paruh masa pertama tu, bila saya dekat pekarangan, memang mereka bagi secara berlambak lah. Sebab memang banyak lagi yang belum diberikan. Jadi saya adalah ambil dalam 45 ID untuk diberikan kepada adik-adik juga kan. Kod QR ni akan memberi anda akses kepada ID digital yang anda boleh sesuaikan, yang anda boleh peribadikan atau customize. Dan ini adalah satu memorabilia yang unik jugalah untuk Piala Dunia kali ini. Kalau anda melawat ke semua stadium di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, memang akan ada 16 variasi FIFA Fan ID ni. Memang tak ada di tempat lain. Anda cuma boleh dapatkan di stadium sahaja. Jadi ini memang satu buah tangan yang bermakna lah. Lebih-lebih lagi sebab perlawanan Mexico menentang England ini adalah perlawanan terakhir Piala Dunia di Mexico, kerana selepas saja peringkat pusingan 16, ke semua perlawanan selebihnya, iaitu suku akhir sehinggalah ke final, berlangsung secara eksklusif di Amerika Syarikat sahaja. Jadi memang satu souvenir yang mahal jugalah kiranya dari segi nilai sentimentalnya. Lebih-lebih lagi kerana sayang sekali keputusan 3-2 itu kekal sehingga tamat perlawanan. Tembok Azteca runtuh juga akhirnya. Agak mengecewakan jugalah bagi kebanyakan penyokong tuan rumah. Tapi nak buat macam mana kan, Piala Dunia dan juga sebarang acara sukan pun sentiasa ada kejutan di sini sana. Tak mengapa, tahniah England kerana berjaya menewaskan tuan rumah, walaupun dengan perbezaan altitude, dengan suasana penonton tuan rumah yang begitu menggentarkan, tapi mereka berjaya bertahan sehingga ke akhirnya. Tahniah. 2 gol daripada Jude Bellingham dan juga 1 sepakan penalti daripada kapten mereka Harry Kane. Saya tak rasa ralat sangat kerana ketinggalan separuh masa kedua, sebab dah berada di stadium Mexico City itu pun dah jadi satu pengalaman yang amat berharga, dan tak pernah terbayang dalam hidup saya nak menonton Piala Dunia FIFA kan, tak pasal-pasal ada gelang identiti ini dan juga benda Allah ini. Tak pernah dibayangkan saya dapat pas eksklusif secara percuma untuk menonton perlawanan ini. Macam saya katakan, menumpang rezeki kawan kan. Saya pun tak tahu apa nak dikatakan. Cuma atmosfera di stadium itu selepas tamat perlawanan nampaklah kesedihan. Ada yang memang berjalan keluar dengan begitu laju dalam keadaan marah dan kecewa. Memang saya terpaksa menjauhkan diri lah, takut diapa-apakan. Tapi secara keseluruhannya memang satu pengalaman yang terlalu berharga lah. Bukan senang nak dapat pengalaman seperti itu. Lebih-lebih lagi kerana perlawanan ini
ramai yang menganggapnya antara perlawanan terbaik dalam Piala Dunia edisi kali ini. Ya, perlawanan yang boleh dianggap klasik. Mexico menentang England di Estadio Azteca, dan saya merupakan salah seorang daripada 87,000 penonton yang menyaksikannya. Tak tercapai di akal lah. Saya masih lagi cuba menghadam hakikat bahawa saya berada di sana dalam satu perlawanan yang akan sentiasa dikenang oleh ramai pengamal bola sepak antarabangsa. Wah, mind blown. Jadi itulah kesimpulan yang boleh saya berikan perlawanan di situ. Ya, saya pun tak tahu nak cakap apa, sebab separuh masa pertama tu pun dah gempak kan. Separuh masa kedua cuma ada 2 tendangan penalti, tapi secara keseluruhannya macam saya katakan amat luar biasa, boleh saya katakan. Memang kalau nak menonton perlawanan bola sepak di Amerika Utara secara bersendirian dan untuk suka-suka saja, memang tidaklah, memang mustahil dalam kamus hidup saya untuk melakukannya secara sukarela dan menggunakan perbelanjaan sendiri. Tapi terima kasih sekali lagi kepada Coca-Cola dan juga Reza. Thank you so much, brother, for this opportunity. Dan begitulah kisah untuk episod kali ini. Saya memang tak tahu nak katakan apa selain daripada rakaman yang anda lihat tadi. Ya, itu saja untuk kali ini. Untuk episod seterusnya, tak ada apa, cuma kita nak terus menghala pulang ke Malaysia. Itu untuk episod seterusnya lah. Jadi untuk kali ini, terima kasih kerana menonton. Itulah sedikit bingkisan yang boleh saya kongsikan dengan anda, rakaman di luar dan di dalam Estadio Azteca, Bandar Mexico. Saya harap anda telah merasai sedikitlah aura stadium itu sendiri dan juga perlawanan itu dari perspektif yang berbeza. Mungkin anda lihat di televisyen dan juga sedutan di internet, di YouTube. Kali ini daripada perspektif saya dan juga Reza, ada rakaman daripada dia. Saya minta sikit. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Salam mesra daripada saya, Syafiq Ashraf. Jumpa lagi. Inilah bingkisan dari Ciudad de Mexico sempena Piala Dunia FIFA 2026. Jumpa lagi.